Tuan Ketua, pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak terima kasihlah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet ini. Saya ingin menjunjungi kasih kepada Agong di atas keputusan yang telah dibuat oleh beliau bagi menolak darurat baru-baru ini. Saya berkata demikian tanpa ada apa-apa agenda politik, tapi sebagai seorang yang mengamal demokrasi dan juga sebagai seorang ahli parlimen, maka sudah tentulah darurat ini merupakan satu perkara yang kita fikir bertentangan dengan demokrasi dan juga sebagai ahli parlimen, pol sepat dengan izin. Kerana kalau darurat ini diisytiharkan, maknanya iaitu bahawa sepanjang tempoh yang dibenarkan, parlimen akan digantung. Dan apabila parlimen digantung, maka dia punya kesannya serupalah seperti tidak ada demokrasi. Dan kita pun tidak tahu berapa lama yang diminta, tapi kalau dalam perlembagaan sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan di masa 6 bulan ini satu masa yang panjang untuk kita tidak membenarkan parlimen bersidang. Namun saya ingin menyatakan itu bahawa keputusan yang dibuat oleh Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong adalah satu keputusan yang tepat dan betul, right and proper. Kerana apa yang dilakukan oleh beliau itu, apa yang dilakukan oleh baginda itu adalah merupakan sebenarnya kuasa yang sememangnya diberikan kepada baginda untuk berbuat demikian, iaitu di bawah artikel 150. Kita kena faham iaitu bahawa perlembagaan ini adalah satu buku undang-undang tubuh yang semestinya apabila dianya dibentuk, diwujud, dia mesti senang difahami oleh rakyat. Dia bukan satu buku yang hanya dikhususkan kepada peguam, kepada pengamal undang-undang ataupun hakim-hakim. Mungkin kalau ianya untuk mereka, sudah tentulah bahasanya akan dipenuhi dengan bahasa-bahasa legal dan macam-macam lagi. Tapi perlembagaan ialah untuk orang biasa. Bermakna perkataan-perkataan yang digunakan itu bukanlah perkataan yang susah untuk rakyat biasa memahami. Apa yang disebut, itulah. Dan lagi satu perkara yang kita bila bercakap tentang perlembagaan, satu, dia mesti mudah difahami. Kedua, versi sahih ialah versi bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan. Tak payahlah kita nak rujuk kepada versi bahasa Inggeris ke apakah, tapi apa juga yang kita nak tafsirkan dalam perlembagaan mestilah mengikut versi bahasa kebangsaan. 150 ni, Tuan Yang Ketua, cukup mudah. Kalau izinkan saya membaca 150-1. Jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan satu proklamasi darurat dengan membuat dalamnya satu pengisytiharan yang bermaksud sedemikianlah, macam-macamlah ditulis bawah tu. Jadi proklamasi ini sebenarnya untuk dia perkataan yang penting ialah berpuas hati. Ya, berpuas hati. Jadi kalau Tuanku Baginda Agong berpuas hati, maknanya barulah boleh mengisytihar. Kalau tidak, dia berhak untuk menolaknya.
Walaupun di kalangan peguam-peguam kita faham itu bahawa dianya mesti dibaca dengan artikel 40, iaitu artikel 40 mengatakan iaitu apa, yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat. Ya. Itu umumnya. Tapi khusus 150 ini apabila disebut berpuas hati, Agung mesti berpuas hati. Tidak konsistenlah kalau sekiranya kita mengatakan dia tidak ada hak, sebab puas hati ini walaupun atas nasihat Jemaah Menteri mengatakan iaitu bahawa dinasihatkan untuk mengisytihar darurat, tapi berpuas hati itu khusus kepada Agong. Dia ada perasaan, dia ada orang kata apa, kebolehan untuk bertanya kepada khalayak ramai sama ada sesuai ke tak sesuai ke. Jadi sebab itu saya tetap menyatakan itu bahawa Agong mempunyai kuasa budi bicara dia. Dan seperti mana juga kita tahu di bawah 158 iaitu jika mana 158 ya, dia kata dalam hal puas hati yang di-Pertuan Agong yang disebut dalam fasa 1 dan fasa 2B adalah muktamad dan konklusif dan tidaklah boleh dicabar atau dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan. Dan tiada mahkamah boleh mempunyai bidang kuasa untuk melayan atau memutuskan apa-apa permohonan, soal atau prosiding dalam apa-apa jua bentuk atas apa-apa alasan mengenai kesahan hal puas hati tadi. Jadi sebenarnya sepatutnya mahkamah straight away lah apabila ada permohonan untuk mempertikaikan keputusan yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan kepuasan hatinya, patut awal-awal ditolak. Daripada kita berdiam diri seperti begini, akan mendatangkan satu suasana yang tidak senang, yang sentiasa orang kata apa, tertanya-tanya kerana tidak ada finality dalam soal ini. Jadi bagi saya, Tuan Ibu Ketua, kita tidak perlu mengadakan darurat sebab pertama sekali saya percaya iaitu bahawa Malaysia ini bukan sebuah negara dalam dunia yang menghadapi COVID-19. Saya kira tidak ada negara yang terkecuali dalam dunia ini. Kerana mungkin ada satu dua saya tidak tahu, tapi dalam soal menghadapi COVID ini seluruh negara, seluruh dunia dalam negara. Jadi maknanya iaitu mungkin ada satu dua yang saya dapat tahu, Sepanyol sebagai contoh, tapi Sepanyol ni dia mengisytiharkan darurat disebabkan kerana dalam satu hari berpuluh ribu yang kena. Bukan macam kita 1,000, itu pun kerana terlambat test COVID. Tapi di Sepanyol 10, 20 ribu, 30 ribu satu hari pun ada. Dan yang mati pun banyak. Jadi sebab itu mereka mengisytiharkan darurat. Tapi itu satu negara sajalah. Mungkin ada negara lain saya tak tahu. Tapi saya tengok pun negara dunia ketiga yang kita anggap mungkin mereka juga sebagai kerajaan diktator, mereka sendiri pun tidak mengisytiharkan. Yang berhormat ada seminit lagi. Seminit? Baik. Okeylah. Cuma saya nak menyatakan di sini itu bahawa tak usahlah mengadakan keadaan lebih teruk lagi kalau kita mengheret yang di-Pertuan Agong itu ke mahkamah untuk mempertikaikan keputusan berkenaan dengan hak berpuas hati dia untuk menolak permintaan untuk mengadakan darurat. Namun Tuan Ibu Ketua, saya ingin menyatakan saya juga sebagai arau dan juga sebagai pekan, kita menyokonglah bajet ini dan kita mintalah supaya dua perkara iaitu EPF dan juga moratorium itu diberikan pertimbangan yang positif dan sebaik-baiknya.
Terima kasih. Terima kasih yang